Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nadiah binti Muhammad Mahidin dan nombor matrik saya adalah 059389. Peristiwa 13 Mei merupakan satu peristiwa yang tidak dapat dilupakan dalam kalangan masyarakat Malaysia, di mana peristiwa tersebut menjadi satu sejarah hitam bagi rakyat Malaysia. Terima kasih saudari Nadia. Seterusnya, bukan sahaja peristiwa 13 Mei ini telah menjadi sejarah hitam kepada rakyat Malaysia, malah peristiwa 13 Mei ini dipilih kerana peristiwa ini merupakan peristiwa pertama setelah negara kita Malaysia mencapai 12 tahun kemerdekaan. Isu-isu utama yang telah menyebabkan 13 Mei berlaku adalah: yang pertama, isu politik; yang kedua adalah isu perkauman; dan juga yang ketiga ialah isu berkaitan dengan ketidaksetiaan rakyat terhadap kerajaan. Hal ini telah menyebabkan berlakunya peristiwa 13 Mei. Seterusnya adalah punca-punca berlakunya peristiwa 13 Mei. Yang pertama adalah dasar pencarian pemerintah British. Semasa British menjajah tanah Melayu, mereka telah melakukan beberapa perkara supaya penjajahan mereka dekat atas tanah Melayu dapat berjalan dengan lancar. Mereka telah mengasingkan penduduk tanah Melayu dari kaum-kaum lain. Hal ini telah menyebabkan berlakunya ketidakpuasan rakyat dengan apa yang berlaku, kerana mereka telah ditempatkan di kampung sementara kaum-kaum lain tinggal di tempat yang lebih selesa. Seterusnya, punca yang menyumbang kepada berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 ialah penubuhan persatuan berasaskan kaum. Hal ini demikian kerana pada masa tersebut, struktur masyarakat Malaysia adalah terdiri daripada pelbagai kaum, di mana ia telah melahirkan banyak persatuan parti politik dan ekonomi yang berasaskan kaum masing-masing. Hal ini telah menimbulkan syak wasangka antara satu sama lain kerana persatuan-persatuan ini hanya memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing tanpa menghiraukan kaum-kaum yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati binti Muhammad Yusof ingin membincangkan tentang kesan daripada peristiwa 13 Mei 1969. Kesan daripada peristiwa berdarah ini telah menyebabkan berlakunya huru-hara, kecederaan dan kematian. Selain itu, kesan daripada peristiwa berdarah ini juga kerajaan telah memperkenalkan sebuah kementerian baru, iaitu Kementerian Perpaduan Negara, yang kini dikenali sebagai Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional bagi mengatasi masalah perpaduan kaum di negara ini. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum. Antara kesan peristiwa 13 Mei 1969 ialah kerajaan memperkenalkan rukun negara. Menyedari masyarakat berbilang kaum di Malaysia tidak mempunyai hala tuju yang jelas, maka kerajaan telah memperkenalkan 5 rukun negara bagi meletakkan hala tuju rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Antara 5 rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara, yang ketiga ialah kedaulatan undang-undang, dan yang keempat ialah keluhuran perlembagaan, dan yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Antara langkah yang telah diambil oleh kerajaan adalah mengisytiharkan darurat berkuat kuasa serta merta. Kerajaan mengambil jalan dengan mengisytiharkan darurat di seluruh tanah Melayu pada 16 Mei 1969 untuk menenangkan keadaan rentetan daripada situasi yang tidak terkawal dan pertempuran buat bertujuan untuk memberi masa dan kesedaran kepada pihak yang terlibat untuk berfikir secara rasional dan menghentikan Selain itu, langkah yang diambil oleh kerajaan selepas peristiwa 13 Mei 1969 ialah membentuk Menteri Gerakan Manggara Majoran pada 17 Mei 1969 bagi mengambil alih tugas parlimen untuk sementara yang dibentuk oleh Tun Abdul Razak, Perdana Menteri pada ketika itu. Gerakan ini diwujudkan bertujuan untuk mengembalikan semula keamanan dan undang-undang negara, menentukan pentadbiran yang licin dan sempurna serta mengembalikan semula keharmonian dan kepercayaan antara kaum di tanah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi tentang pengajaran yang diperolehi daripada peristiwa 13 Mei 1969. Antara pengajaran yang diperolehi ialah mengamalkan sikap mengamal berat antara satu sama lain, tidak mengenal bangsa maupun agama. Peristiwa ini telah mengajar kita untuk tidak mengamalkan sikap mementingkan diri. Sikap mementingkan diri ini akan mendatangkan kesan yang buruk. Sewajarnya, kita perlulah mengamalkan sikap mengambil berat untuk membentuk sebuah masyarakat yang harmoni dan sejahtera.
di Malaysia pada masa kini dan pada masa hadapan. Seterusnya, pengajaran yang saya dapat simpulkan dari tragedi 13 Mei adalah menghormati dan menjaga keharmonian kaum. Sebagai negara yang berbilang kaum, rakyat Malaysia wajib mempunyai sifat menghormati adat dan budaya semua kaum. Selain itu, menghormati adat dan budaya semua kaum di Malaysia akan menjadikan negara Malaysia lebih harmoni tanpa ada kerusuhan kaum seperti yang berlaku pada peristiwa tragedi 13 Mei 1969. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, perpaduan kaum merupakan lambang atau identiti sebuah negara. Pecahnya perpaduan ini mampu membawa kemudaratan kepada negara kita. Perlakuan segelintir masyarakat di negara kita yang gemar memperlekehkan agama dan warna kulit bangsa lain menimbulkan konflik antara kita. Kesedaran dan ilmu pengetahuan yang rendah dalam diri masyarakat menyebabkan masalah ini terus berlanjutan. Masyarakat kini terlalu mudah terpedaya dengan berita yang tersebar di media sosial walaupun tiada bukti tentang kesahihannya hingga menyebabkan berlakunya pergaduhan antara kaum. Oleh itu, rakyat perlulah bijak dalam menangani masalah ini dengan menghormati bangsa ataupun agama lain dan tidak mudah terpengaruh dengan khabar angin yang tersebar agar perpaduan kaum ini dapat dikekalkan hingga generasi akan datang.